kan ada lagi yang hanya 14 orang saja yang baru hantar kat cikgu untuk rakaman untuk dapat band 6. Baru 14 orang. 14 orang. Jadi yang lain tu bolehlah nak buat hantar hujung minggu ni pun tak ada masalah. Sebab rakaman tu cikgu nak nilai sebagai band 6 bagi bahagian kemahiran bertutur. Jadi okey boleh. Mira kata nanti nak bagi, tak ada masalah Mira. Awak nak bagi hujung minggu ni bagi yang belum lagi, mungkin dia nak ambil masa ke, mungkin suara serak ke kan, tak boleh nak rakam kan. Tak apa, ambil masa. Yang pentingnya awak hantar kat cikgu sebab itu sebagai penilaian awak. Macam peperiksaan lah. Jadi penilaian awak. Jadi yang belum menghantar lagi untuk mendapat band 6 bagi kemahiran bertutur, maksudnya bercakap, awak boleh hantarlah sehingga hujung minggu ni. Okey, boleh cikgu tunggu. Tapi tahniahlah kepada pelajar-pelajar yang dah hantar awal. Banyak orang makan durian. Itulah tak hantar kat cikgu sikit kan. Itulah sakit-sakit tekak lah. Jadi untuk itu cikgu ucapkan tahniahlah kepada pelajar yang dah hantar. Dan cikgu pernah dengar rakaman, biasalah suara kan, dia segan-segan, dia malu suara dia. Tapi okey, awak bercakap dengan lancar. Okay, next untuk seterusnya pada hari ini kita akan fokus kepada Komsas iaitu antologi lah. Kita akan sentuh tentang antologi. Okay, untuk hari ini, mana dia dah? Okay, jadi untuk hari ini kita ada 4 perkara yang kita akan laksanakan. Okay, yang pertama macam biasalah, setiap kali kelas bahasa Melayu kita takkan terlepaslah dengan nak buat kuis kan. Jadi hari ini kita pakai aplikasi Quizizz. Semalam kita pakai aplikasi Wordwall. Jadi kita kena pelbagai-bagai lah supaya awak tak bosan. Jadi untuk hari ini akan ada soalan tentang kesalahan bahasa. Ada 10 soalan yang awak kena jawab. Kita buat secara live lah. Secara langsung. Okey, yang kedua kemahiran membaca. Nanti awak akan buat sinopsis lah. Awak bukan buat sinopsis, awak akan baca sinopsis. Cikgu perlukan lebih kurang dalam 8 orang untuk baca setiap sinopsis tu. Okey, yang ketiga soalan pemahaman antologi ni. Ini cikgu akan bagi Google Form, link. Dan yang keempat senaraikan nilai murni. Mula nilai murni dululah baru antologi. Nilai murni ni macam biasa yang awak guna apps yang class point tu, patut awak type je jawapan kat situ. Kita dah pernah buat hari tu. Okey, jadi untuk hari ni kita pergi yang pertama. Kita akan masuk quiz dulu. Jadi awak bersedialah dengan apa? Pastikan rebut peluang untuk mendapat 5 tempat yang teratas. Kejap. Cikgu tutup dulu mana. Cikgu Syahri tak jumpa dah. Okey. Copy. Okey, ambil link di bahagian mesej ya. Ya, boleh masuk. Weh, kuatnya. Sekejap, cikgu nak tunjuk stop ni. Setakat ni baru 9 orang. Okey, 10. Ada lagi? Mira, Hanis, Alisa, Fatin, Aina, Syahmi, Ismail, Ain, Munirah baru masuk, Adam. Dia ni siapa lah? Dia siapa dia? Dia ni lah cikgu Putri. Oh, Putri. Putri list dia. Oh, yelah cikgu masukkan dalam grup WhatsApp tadi. Amy, kau mana ni? Apa? Masuk je. Mana nama kau apa? Oh, kena masuk sabar sekejap. Boleh tanya kena masuk tak? Masuk cepat link yang cikgu bagi tu dalam grup WhatsApp pun ada, dalam grup Google Meet ni pun ada. Jumpa tak? Ada. Sikin. Ni Afiq. Ni ramai dah hari ni. Hari ni ramai masuk. Alhamdulillah lah. Ini baru masuk. Okey, dah ada 16 orang dah.
Okey, boleh semua kita mulakan Okay, jadi ada 10 soalan, ada tentang kesalahan bahasa. Mungkin kesalahan bahasa contohnya daripada, apa lagi, kata apa terbesar. Nanti awak tengok balik lah. Okay, okay, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, setakat ni dia bergila-gila ya. Shikin dah berubah, Afiq, Shikin, Alisa, Anis, Mira. Alisa balik naik atas. Yang bawah tu boleh kejar lagi Okey, setakat ni Alisa, Ain dah potong, Mira pun dah naik. Shikin, bergila-gila lah. Yang bawah ni dia tak push lagi nak naik. Okey, Syahmi. Adam, tak ada satu lagi yang betul lagi Adam, baru ni mata, satu baru betul. Banyak salah ni. Nampak sangat ada kesalahan bahasa, banyak betul kesalahannya. Okey, setakat ni Shikin tangga pertama. Ada lagi satu soalan. Ada lagi 2 soalan lah kena jawab. Afiq, okey, dia dah potong tangga ketiga. Mana yang lain ni? Cikgu, Zafri, saya terkeluar. Adam, Amy. Cikgu, saya terkeluar. Terkeluar? Siapa yang terkeluar? Saya. Siapa dia? Mira. Mira ni, awak nama awak ada lagi dalam ni? Tapi tak ada. Dia mana? Cuba jawab masuk sekali lagi. Boleh tak? Boleh try masuk tak? Sekejap. Boleh masuk? Boleh masuk lagi tu. Cuma masa je lah nanti. Awak kena kejar lah. Ada 10 soalan. Okey, setakat ni, okey, Afiq dengan Shikin tu bertukar-tukar tempat dah. Cepat Mira, nanti dah ramai siap, nanti tak boleh masuk. Dah boleh masuk belum, Mira? Tak boleh. Tak boleh juga. Lain kot. Tadi okey je, macam mana boleh terkeluar? Lain lah. Ni awak baru jawab kat sini, tadi awak dah tangga ketiga dah. Sekarang dah bawah sekali dah, dia dah tak bergerak dah. Try tekan link tu sekali lagi, tak boleh? Sekejap, try. Okey, setakat ni Afiq, masih ada lagi 60% lagi untuk ada masa lagi lah untuk jawab. Okey, dia dah potong Afiq. Syahmi naik balik. Munira masih lagi. Apa lagi? Aina. Okey, Anis. Ni Mira. Ni boleh masuk. Try. Amy, kenapa tak gerak-gerak Amy? Oh, Wafi dah masuk. Wafi baru masuk. Okey, yang lain dah siap tu okey. Cuba kita tunggu yang lain Kita tunggu ada yang kawan buat baru masuk. Wafi, Zafri tak siap lagi.
Amira ni ada masalah. Amy dia baru start jawab. Okey. Sekarang Wafi dah potong mungkin dia boleh potong ke atas tu. Wafi dah potong dah yang lain. Okey, siapa lagi tak siap? Zafri lagi. Mira masih pending lagi kat situ. Amy. Kadang-kadang mungkin lain kat. Lain telefon sebab hujan ni satu. Wafi masuk-masuk terus tangga pertama dah. 6,000 mata dia. Dia boleh memotong semua orang. Sepatutnya cikgu letakkan masa tapi kesianlah untuk kawan-kawan lain yang baru masuk kan. Jadi cikgu letakkan masa lah. Okey, mana lagi? Siapa lagi tengah jawab tu? Okey, Mira baru bergerak. Saya tengok Amy tak gerak-gerak lagi. Adam dah siap. Zafir ada lagi satu soalan. Cepat Zafri, satu soalan lagi. Pasal tengok ni ramai merah ni, banyak salah ni. Alisa pun banyak salah ni, betul berapa je ni. Ni contoh lagi siapa? Anis pun sama, Ismail pun sama, salah banyak ni. Lagi tengok balik. Kesalahan bahasa ni mungkin awak salah pilih. Okey. Saya tunggu sekarang yang tengah jawab Mira dengan Amy lagi tinggal. Kita tunggu kawan-kawan awak. Okay, yang lain dah siap setakat ni. Wafi nombor 1, Dia nombor 2, Syahmi 3, Afiq 4, Zafri 5. Zafri dah potong dah. Dia potong di saat akhir. Okay, Mira. Mira dengan Amy. Saya tengok ramai merah ni. Okay, Amy dah potong. Anis. Seminit lagi. Jangan lama. Okay. Kawan-kawan lain tunggu kejap Amy dah tolak ke-7 dah. Dia baca lama-lama, lepas tu dia dapat jawapan terus tepat lah, terus dia potong tangga ke-7 dah. Okay, tinggal Amy lagi seorang. Mira tadi dah siap dah. Okay. Ni. Alhamdulillah hari ni ramai kita ni join untuk kuis. Alhamdulillah lah 18 orang. Amy dah potong. Okey, dah siap cikgu tutup. Sebab Mira dengan ni dia tak boleh masuk. Okey, cikgu tutup. Okey, Tania, all done. Tengok result dia. Jadi Tania, Wafi nombor 1, 2 Syahmi, 3 Dia, Putri Lis Dia, 4 Afiq, 5 Amy. Amy dah potong ni saat akhir. Jadi kita tengok balik. Untuk ni ramai yang salah. Tengok merah ni contoh mana? Okey, contoh Wafi apa kesalahan dia? Kita tengok pada soalan lah. Exit. Okay, cikgu tengok soalan report. Okey, tengok kita tengok sama-sama. Okey, contoh Wafi dia salah apa ni? Okey, kita tengok satu-satu lah, kita semak sama-sama. Okey, nombor 1, setiap anggota masyarakat harus sedar yang membaca dapat meningkatkan pengetahuan. Dia bahawa yang jadi salah jadi tukar jadi bahawa. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2, saya ni tukar jadi beta. Beta.
Okey, nombor 3, sebahagian besar dari, dia bukan dari, dia mesti daripada. Okey, yang keempat, baru-baru ini kes rompakan paling terbesar. Tak boleh paling terbesar sebab terbesar ni dia dah ada kata penguat paling ni, jadi paling besar sahaja jawapan dia. Okey, pada cuti persekolahan yang lepas, Jason dan keluarganya dia dah lepas, dia akan tukar jadi telah. Akan tu untuk akan datang. Saya akan ke sekolah pada bulan 10. Tu maksudnya betul akan datang. Itu yang belum berlaku. Okey, nombor 6, Hadif gugup ketika mahu menyerahkan surat amaran berkaitan kes Ponting dikirimkan oleh gurunya bukan pada ibunya, kepada kita nak hantar. Pada ni untuk waktu. Okey, 7, accountant adalah di antara. Tak boleh di antara ni untuk tempat. Rumah Ahmad berada di antara dengan rumah Ismail dan Ali. Contoh. Boleh? Lepas tu yang ke-8, carnival ini untuk masa, dia tak boleh 3,5 hari. Dia mesti 3 hari setengah. Dia tak boleh 3, dia tak boleh kata bilangan 3, dekat sini pun ada lagi bilangan setengah, tak boleh. Contohnya 3 suku hari, tak boleh. Dia mesti 3 hari setengah. Hari dulu baru setengah. Dia tak boleh dua-dua serentak kata bilangan. Okey, yang ke-9, berkat dorongan dan sokongan kedua ibu bapa, bukan kedua-dua. Kedua tu saya mendapat tempat kedua. Okey? Dan yang terakhir, Farha menangis teresak-esak bila, bukan bila, apabila. Bila ni untuk waktu. Jadi awak boleh tengoklah contoh Syami dia salah dekat mana. Okey, dia salah nombor 5 kan. Pada cuti sekolah, ni dia bukan melawat. Dia bukan salah kat situ, dia bukan salah ejaan. Okey, kita tengok salah yang paling banyak ni. Ni Adam salah 7 Adam. Adam salah sekiranya. Okey, salah kat nombor 4 tadi. Okey, salah melancong. Ramai salah kat melancong juga Okey, accountant ni banyak kesalahan bahasa. Kat sini kedua-dua, bukan menempah kedua-dua Okey, kita tengok. Dah, jadi awak dah tahu dah kesalahan. Ismail pun sama salah 7. Ni salah 6. Jadi tadi Wafi dia cuma salah 2 sahaja. Okay, jadi tahniahlah untuk yang dapat top 5. Okay, jadi untuk tugasan hari ini, untuk yang pertama dah selesai. Okay, boleh? Okay, kita stop yang ni. Tak apa, ni untuk untuk ulang kaji lah balik. Okay, tengok kita dah selesai untuk quiz. Okay, jadi untuk yang kedua, ni. Siapa pernah tonton drama? Mustahil lah tak pernah tonton drama. Kadang-kadang awak sekarang ni mesti tak suka tengok TV. Okey, Afiq. Afiq angkat tangan, Syafiqah. Afiq, boleh kongsi tak apa drama yang awak tengok? Siapa boleh kongsi? Okey, Amy buka mic tu. Amy, apa drama yang pernah awak tengok? Penthouse. Drama Korea. Korea lah, tak habis-habis. Tahu dah kalau pelajar perempuan mesti Korea punya. Apa tadi Amy? Tajuk apa Amy? The Penthouse. Oh, Penthouse. Lagi? Lagi? Tengok juga ke? Cikgu tengok juga ke? Tak sempat tengok tajuk dia. Bukan, dulu saya layan masa sebelum saya kerja kan. Masa-masa jadi student dulu. Rajin lah, habis kelas tu terus tengok beli VCD dia ke. Tapi sekarang tak sempat lah, busy sangat. Tapi memang cerita Korea tu dia kena follow daripada awal. Kalau tengok tengah-tengah tu dia tak ada feel lah. Afiq duk angkat tangan tu. Afiq nak kongsi cerita apa Afiq? Afiq duk angkat tangan daripada tadi. Atroman. Astaghfirullahalazim. Kau tahulah Mira, kau tu kecil. Umur baru 15 tahun takkan tengok Atroman lagi. Kau tengok Ipin. Drama Melayu tak suka Drama Melayu tak suka Drama Melayu. 7. Tak suka. 7 hari mencintai. 7 hari mencintaiku lah. Apa lagi? Yang hot. Nis, apa Nis? Tak tengok Tak tengok. Alhamdulillah. Ni tengok cerita apa? Tengok ni dia ceramah. Al-Kuliah Tak apa, sekali-sekala pun Al-Kuliah Kalau kau kata tahu ceramah ke, tanyalah ustaz pagi-pagi pukul 6.30 sampai pukul 8, pukul 9 ke tidur lagi.
Okey, jadi itu pelajar perempuan lah. Kebanyakan dia memang suka Korea lah. Biasalah artis Korea kan, awak rasa handsome kan. Apa nama? Okey, lelaki. Boleh tak type dekat situ? Apa drama yang awak suka lelaki? Takkan suka Ultraman, takkan suka Upin Ipin. Mestilah ada kan. Selalunya lelaki ni dia suka drama yang action sikit. Yang macam trailer tu. Ada tak lelaki? Pada zaman dahulu, anime drama ke? Tak ada lelaki. Lelaki tak suka tengok drama The One Day I Become a God. Cerita bersiri ke Afiq? Cerita bersiri ke cerita habis terus? Drama mestilah cerita bersiri kan, betul? Kalau filem baru cerita Batman. Okay, semalam kan ada cerita Batman. Batman yang ni lah awak, tapi awak mungkin tak suka kot. Okay, jadi itu drama. Jadi kita pun kalau dekat sini pun hidup kita pun ada drama. Kan? Kalau nak bangun pagi ni mesti drama juga. Mak kata, bangun hari ni ada kelas bahasa Melayu pagi ni pukul 10. Drama, tak nak lah, malas lah. Maksudnya awak berdrama lah. Hidup kita berdrama, maksudnya kita berlakon. Ada tak orang tak berlakon? Mesti berlakon. Contohnya, pura-pura lah duduk. Padahal tengok-tengok duduk baring atas katil lah. Tapi tak lah. Saya rasa kat sini semua dah duduk atas kursi. Saya rasa ni sekarang, betul? Amy duduk atas katil lah. Maksudnya cikgu nampak lah tu. Cikgu. Cikgu. Kalau depan baik, belakang jahat, depan baik, drama juga ke? Depan baik, belakang jahat? Drama lah tu. Maksudnya kita nak cover drama ni macam satu lakonan yang kita nak tutup kita punya yang sebenar kita. Tapi kadang-kadang drama ni dia ada kebaikan, ada keburukan dia. Contohnya drama awak dengan mak awak. Amy kau pergi mana? Patut awak drama lah. Tak lah mak, saya pergi. Dia macam kita dah berlakon lah konon-kononnya. Tapi sebenarnya drama untuk kebaikan tak apa. Kalau drama untuk awak nak buat kejahatan tu, dielakkan lah. Cikgu bagi tazkirah sikit kat awak. Jadi depan baik belakang jahat tu, itu soal awak dengan Allah Ta'ala lah. Tapi harap-harap tak adalah dalam semua baik-baik ni. Kan, betul? Alhamdulillah. Itu tikam Amy. Macam-macam lah korang ni. Okey, jadi untuk drama hari ni mungkin agak drama bosan. Tak adalah drama Korea. Apa tadi? The Penthouse. Cerita apa lagi? Korea apa lagi? Saya tengok apa? The Devil Judge. Apa? The Devil Judge. Tak follow tu. Mungkin drama dia punya pelakon tak handsome tak? Handsome. Ini tu sedih cikgu. My Roommate is Gumiho. Macam-macam lah korang. Nanti kalau buka drama ni, cikgu budak lelaki sekarang bosan. Alah cikgu ni drama Korea. Cerita tu seronok. Ya, boleh. Tak ada masalah nak tengok drama. Tapi kena ambil masa lah. Hujung minggu gue tengok lah. Tak ada masalah. Awak boleh tengok. Tapi jangan lupa solat lah. Itu je. Kalau macam novel, awak boleh je baca. Tapi jangan lupakan kita dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Okay, next. Ini contoh-contoh drama lah. Okay, ni saya tak tahulah cerita apa. Saya ambil je poster ni. Sebab tengok. Dah tahu dah Walaupun dia tulis Korea kat situ. Ni kalau Melayu lah, budak tebing. Okay, ni saya tak tahu cerita apa ni, big apa tak. Okay, itulah antara yang saya ambil poster lah, poster untuk drama. Okay, next. Okay, jadi untuk hari ni, drama kita tak ada drama Korea, drama kita dekat Tasik hari ni. Tenang-tenang air di Tasik. Jadi awak anggaplah macam sekarang ni kita berada dekat Tasik lah. Okay, jadi saya perlukan 8 orang untuk baca setiap perengan sinopsis. Okey, Aina dah angkat tangan. Aina nak cakap apa Aina? Ke Aina nak baca? Dah sihat ke suara? Okey, kejap nak baca. Berebut-rebut nak baca Okey, sekarang dah lah tak payah angkat tangan, letak. Cikgu jenuh nak pangkah. Okey, saya nak baca juga. Okey, lagi siapa nak baca? Ada 8 orang 8 orang. Okay, ramai kat sini. Fatin, Syikin, Anis, Ain, siapa lagi nak baca ni? Ada 8 orang nanti. Lelaki dalam ni, saya nak dengar suara lelaki. Saya. Okay, sekarang ada 8 orang. Kita ikut turn Ada 8 orang. Okay, yang pertama, okay, untuk
sinopsis ni perenggan 1, ni perenggan 2, perenggan 3. Okey, perenggan pertama dulu. Siapa? Cikgu teruskan tengok dia. Apa nama? Aina dulu. Kuat-kuat sikit Aina. Aina dah sihat ke? Dah sikit. Okey. Baca Aina. Sorry. Hilang. Okey, drama perenggan 1. Yang drama ni Go. Drama ini. Drama ini dimulakan dengan tindakan Muzaffar yang memberitahu ibunya tentang kerelaannya untuk melatih sekumpulan peserta cacat penglihatan mengendalikan kayak dengan betul. Sebelum mereka menyertai ekspedisi berkayak melintasi Tasik Permai. Ibu Muzaffar tidak bersetuju dengan tindakannya kerana dia bimbang akan keselamatan anak tunggalnya itu. Menurut ibunya lagi, tindakannya itu akan menambahkan beban dan menyusahkan kelak. Okey, terima kasih Aina. Seterusnya Farhanis. Jangan risau, ada 8 perenggan. Ramai semua boleh baca. Okey, Farhanis. Walau bagaimanapun, Muzaffar bertegas untuk melatih kumpulan peserta itu memandangkan ramai pekerja di tempat peranginannya yang bercuti. Muzaffar juga berjanji untuk menjaga keselamatannya sepanjang 4 hari 3 malam dia berada di tempat perangingan tersebut. Azizi berasa hairan apabila Muzaffar menceritakan kisah ibunya yang melarangnya melatih kumpulan orang cacat penglihatan, sedangkan ibu Muzaffar merupakan seorang wanita yang disegani sebagai seorang pemimpin, wanita yang unggul, berfikiran terbuka dan berpandangan jauh. Namun Azizi memujuk Muzaffar dengan alasan ibunya terlalu menyayanginya sehingga menyebabkan dia berasa bimbang dan bertindak sedemikian. Okey, terima kasih Fahani. Baca macam nak nangis dia, sedih. Okey, Ain. Ain? Para pekerja Permai Resort menyambut kedatangan kumpulan peserta yang cacat penglihatan itu dengan baik dan mesra. Kumpulan itu terdiri daripada 36 orang, tetapi 6 orang daripadanya berpenglihatan normal. Selepas para peserta berehat, Azizi dan Muzaffar mula memberikan penerangan, memberi tunjuk ajar dan melatih para peserta tersebut tentang cara-cara berkayak dengan betul dan cara-cara memberi serta mendapatkan pertolongan seandainya kayak terbalik. Mereka dibantu oleh beberapa orang sukarelawan seperti Nurul, Haris dan Chi Kiong. Chi Kiong. Okey, terima kasih Ain. Ni seterusnya Fatin. Cikgu tak pergi ke Mac, patut tak boleh baca. Okey. Fatin yang keempat. Pada malamnya tu pada malamnya. Pada malamnya, Azizi bersembang dengan Muzammil di beranda celik. Dalam perbualan mereka, Muzammil melahirkan rasa gembiranya dan berterima kasih kepada Azizi dan Muzaffar kerana dia akhirnya berpeluang merasai pengalaman berkayak. Hal ini demikian kerana Muzaffar berasa kecewa terhadap rakan-rakan sepejabatnya yang memandang rendah dan memperkecilkan keupayaannya sebagai orang kelainan upaya. Lantaran itulah dia berusaha untuk mengatur ekspedisi berkayak tersebut untuk membuktikan keupayaannya berkayak seperti orang yang normal. Dia berasa bersyukur dan gembira apabila pihak pengurusan tempat peranginan itu bersedia menerima kehadiran mereka. Okey, terima kasih Fatin. Yang seterusnya perenggan yang kelima. Ni Mira tadi angkat tangan. Mira nak baca. Okey, Mira. Seterusnya Nurul dan Azizi bercerita tentang peristiwa ekspedisi. Mana? sorry cikgu tertekan. Hilang dah. Tasik Permai yang telah ditempuhi oleh mereka. Nurul mengucapkan terima kasih kepada Azizi dan Muzaffar yang banyak memberikan tunjuk ajar dan membantu pasukannya sepanjang ekspedisi tersebut. Azizi juga berterima kasih kepada Nurul, Haris dan Chi Kiong yang turut membantu untuk memudahkan ekspedisi berkayak melintasi Tasik Permai pada siang itu. Azizi juga memperoleh
pengajaran dan menyatakan kekagumannya terhadap Nurul Haris dan Cikyong yang mempunyai darjah kesabaran yang tinggi dalam mengajar dan membimbing rakan-rakannya yang cacat penglihatan sehingga mereka mampu berkayak dengan begitu baik. Okey, terima kasih Mira. Comel suara. Okey, seterusnya ada lagi 3 perenggan. Siapa nak baca? Okey, Syikin. Dalam perbualan antara Muzaffar, Haris dan Nurul, Muzaffar dapat mengetahui kisah sedih Muzammil yang berasal dari sebuah keluarga yang ternama dan kaya di Kelantan tetapi diserahkan kepada keluarga angkat di Johor ketika dia berusia 3 bulan disebabkan dia dilahirkan cacat penglihatan. Muzaffar membelik mukanya di hadapan cermin untuk melihat persamaannya dengan Muzammil. Azizi menegaskan bahawa Muzaffar dan Muzammil banyak mempunyai persamaan dari segi wajah dan perawakan. Terima kasih. Kenapa Syikin? Ini Okey. Cikgu rumah. Ah? Rumah bising. Rumah bising. Patut kau menjerit. Okey, seterusnya. Perenggan yang ke-6. Siapa nak baca? Terus tak ada dah. Tadi ramai nak angkat tangan. Lagi 2 lagi. Cepat. Siapa boleh baca? Lelaki tak ada, lelaki. Siapa angkat tangan tu? Mael Okey, Semael. Baca perenggan yang ke-6. Sekejap. Okey. Muzaffar pulang ke rumah setelah aktiviti ekspedisi berkayak di Tasik Permai selama 4 hari 3 malam bersama Muzammil dan rakan-rakannya tamat. Ibu Muzaffar bersyukur apabila anaknya Muzaffar pulang ke rumah dengan selamat. Muzaffar memujuk ibunya ke studio untuk menonton rakaman ekspedisi berkayak merentasi Tasik Permai bersama-sama para peserta yang cacat penglihatan tersebut. Ibu Muzaffar tergamam apabila melihat persamaan yang ada pada Muzaffar dan Muzammil melalui tayangan video yang ditayangkan oleh anaknya Muzaffar. Okey, terima kasih. Di sekarang ni Muzaffar. Tengok cikgu gabung. Muzammil dan Muzaffar. Okey, siapa nak baca yang terakhir? Lelaki dalam ni volunteer Ismail seorang. Yang lain segan, malu dengan suara. Takut mic tak boleh guna. Okey, siapa lagi last? Yang terakhir. Siapa perenggan yang terakhir? Ramai dalam ni ada lagi? Tak ada? Amy mana Amy? Ya, cikgu. Baca Amy. Boleh? Muzaffar berasa hairan apabila ibunya tidak mahu meneruskan tontonan video peserta-peserta ekspedisi berkayak di Tasik Permai. Muzaffar juga mula sangsi dan akan status dirinya sebagai anak tunggal apabila melihat reaksi ibunya yang seolah-olah menyimpan suatu rahsia. Dan selepas dia mengetahui latar belakang Muzammil, Muzaffar menceritakan kepada Azizi tentang perasaannya sewaktu dia membantu Muzammil akibat kayaknya terbalik. Muzaffar juga menitiskan air mata sewaktu mereka bersalaman dan berpelukan sebelum Muzammil berangkat pulang. Okey, terima kasih kepada semua 8 orang pelajar yang membaca tentang sinopsis Tenang-tenang Air di Tasik. Okey, sekarang ni bila awak baca, apa yang awak boleh cakapkan? Berkaitan tentang apa ni? Berdasarkan ni lah, apa yang boleh awak sampaikan? Cerita ni nak sampaikan tentang apa? Cuba boleh bagi pendapat. Tak apa, tak ada salah, tak ada betul. Okey, Amy nak cakap apa ni? Orang lain pasti ada kelebihan sendiri dan kekurangan sendiri. Okey, kelebihan dan kekurangan setiap orang tu tak sama. Kadang-kadang walaupun dia tak nampak, dia ada cacat penglihatan, tapi kadang-kadang kelebihan dia ada di bahagian lain. Awak tengok orang cacat penglihatan dia boleh berkayak. Macam mana dia berkayak? Jadi kita pun
tak sangka macam mana nak kayak kan, tapi mestilah ada orang yang tolong. Bukan dia kayak seorang-seorang dia atas tu dengan tak nampak dia silap-silap sekarang dia jatuh dalam tasik tu. Okey, lagi apa yang kita boleh, awak boleh cakap lagi? Siapa boleh lagi bagi pendapat? Siapa lagi boleh bagi tahu? Tak apa. Kalau rasa tak boleh nak bercakap, handphone mungkin masalah, awak boleh tarik kat situ lah, awak cakap. Tentang apa lagi awak tengok antara dua orang ni? Berkaitan dengan siapa ni? Jangan mengeluh kalau ada kekurangan, okey? Fatin jawab begitu. Okey, kalau awak tengok kat sini, kita nampak kan seorang Muzaffar, seorang Muzammil. Kalau awak sedang ni, kalau nak ceritakan, mak dia ni sebenarnya, mungkin mak dia, tapi cerita ni sebenarnya kalau awak baca dalam buku Bintang Hati tu sebenarnya dia tak bagi tahu pun Muzammil ni memang kembar kepada Muzaffar, tapi kita boleh buat andaian, kita menganggap macam antara Muzaffar dengan Muzammil ni ada persamaan, dia mungkin kembar. Sebab apa, mak dia ni kan orang yang ternama, dia tak nak lah anak yang cacat kan, tapi mungkin dia diserahkan kepada orang yang tak nak jaga. Itu cerita dia lah. Macam cerita drama jugalah. Sebab tu drama. Okey, jadi tema dia sikap prejudis segelintir masyarakat terhadap golongan kelainan upaya. Okey, ni jujurlah cikgu tanya. Siapa yang pernah bantu orang OKU? Ataupun ada keluarga dia yang ada latar belakang keluarga dia yang dia bantu. Siapa yang rasa yang pernah bantu orang OKU ni? Ada tak? Tak ada. Ismail dia kata ada, Fatin. Okey. Tapi dekat sekolah kita pun ada, tapi yang macam pendidikan khas tu, dia ada bahagian pendidikan khas ni, dia ada segi lembam, dia lambat belajar kan, pembelajaran, dari segi mungkin tak boleh nak berjalan kan, mungkin sindrom Down. Itu antara orang kelainan upaya. Kita kan cakap orang cacat, kesian kat dia. Jadi kita buat OKU lah, kelainan upaya. Jadi sikap prejudis ni macam ada yang suka, ada yang pandang rendah, ada yang pandang tinggi kepada orang yang kelainan upaya ni. Awak tengok nanti 2 minggu lagi ke minggu depan yang nak pergi Paralimpik tu, Olimpik kan. Bayangkan di Paralimpik dia pergi ke peringkat dunia. Jadi banggalah untuk dia sebagai yang kurang upaya ni. Okey. Jadi ada berapa watak dalam ni? Watak dapat watakkan. Ni watak yang pertama iaitu Muzaffar. Muzaffar ni macam mana watak dia? Dia anggap dia tu anak tunggal sebab mak dia tak bagi tahu pun ada kembar. Seirah dengan Muzammil, bapa dia telah meninggal, seorang yang amanah dan bertanggungjawab. Kenapa kita cakap amanah dan bertanggungjawab? Sebab dia sanggup juga pergi. Walaupun dia rasa macam susah nak ajak orang OKU ni, untuk orang yang tak nampak ni untuk belajar cekaya kan. Agak mustahil lah. Okay, seorang yang penyayang, seorang yang gigih melakukan tugasan. Okey, yang kedua, kenapa cikgu letak gambar yang sama? Sebab kita anggap dia macam kembar lah. Okey, dia sebaya dengan Muzaffar, berasal daripada keluarga kaya dan ternama di Kelantan. Mak dia sanggup pergi hantar beri kepada orang lain lah, keluarga angkat di Johor. Okey, gigih menjalani latihan berkayak dan seorang yang mengenang budi. Dan last sekali seorang yang cacat penglihatan lah, dia tak nampak. Ini ibu dia. Ibu dia kementerian suami, tapi ibu dia ni dia suka bergaya lah. Bergiat aktif dalam pertubuhan sukarela, seorang pemimpin, berfikiran terbuka dan seorang yang penyayang serta bersifat pilih kasih. Pilih kasih lah, kita anggap macam kenapa dia nak buang Muzammil, sedangkan Muzammil tu pun anak dia juga kan, tapi disebabkan cacat penglihatan dia tak nak. Dia pentingkan status dan maruah, dia tak nak. Macam drama, awak ingat kan drama Melayu pun ada, drama Korea saya rasa tak ada kot. Ada tak drama Korea macam ni? Ada juga mungkin lah. Mungkin ada, tapi kebanyakan kita tengok drama Melayu kadang klise cerita dia kan. Dia maksudnya dia tak suka, dia pentingkan status, dia buang anak tu. Okey, tu sebab tu kita tak ada drama. Okey, ni Azizi. Kita nampak Azizi kat sini sebagai watak dia. Sebab Azizi ni dia bekerja di Permai Resort tu, seorang yang gigih mengajar kumpulan peserta cacat penglihatan untuk berkayak. Tahniah lah sebelum tu untuk Petak Amy. Awak apa nama tu? Perahu layar Okay. Yang lain-lain tu ada masuk tak? Saya pun tak tahu macam mana awak boleh, kita boleh main secara online untuk perahu layar tu. Cikgu pun tak tahu macam mana, tengok hebat lah. Awak boleh lawan, ni negeri kan? MKSD.
Okey lah. Jadi tahniah lah cikgu ucapkan, lupa cikgu nak beritahu. Okey, jadi untuk seterusnya seorang yang peramah, Azizi ni, dan seorang yang baik hati. Okey, ni latar tempat. Ni cikgu cerita je dulu. Okey, latar tempat dia ada kat rumah, ada dekat Tasik Permai tu, lepas tu ada dekat resort tu, Pekarangan Permai Resort. Okey, latar masyarakat. Kita tengok masyarakat yang macam mana. Okey, masyarakat kita nampak masyarakat yang penyayang sebab dia sayangkan orang yang ni lah kelainan upaya tu. Atau masyarakat yang bertoleransi. Dia macam ada sikap tolak ansur lah. Okey, seterusnya masyarakat yang berani. Masyarakat yang bekerjasama. Sama-sama lah untuk bantu. Dan last sekali masyarakat yang bertanggungjawab. Yelah bertanggungjawab, macam contohnya tadi Muzaffar kan, dia sanggup ambil pikul tanggungjawab tu walaupun dia rasa benda tu mustahil untuk laksanakan. Okey, tugasan awak senaraikan senaraikan 3 nilai murni. Okey, cikgu akan bagi apps ni, awak akan masukkan. Okey, masuk tengok app ni kejap. Okey, copy. Kita pernah buat hari tu. Okey, masuk app ni dan awak masukkan kod dia. Kod dia 64509. Okey, senaraikan 3 nilai murni awak dapat daripada cerita ni. 3 nilai murni, 3 je senaraikan. Okey, cikgu dah bagi kod tu, boleh masuk link tu, tekan kod tu. Letakkan nama 3 je. Dah boleh buat sekarang Nilai murni apa yang awak dapat? Nilai yang baik-baik. Tadi daripada yang masyarakat tadi tu, daripada latar masyarakat, daripada perwatakan orang tu, kita boleh tengok dah apa nilai murni yang kita boleh belajar. Okay, setakat ni tak ada lagi respon. Belum lagi. Okay, masih belum lagi. Apa nilai murni? Sebagai contoh cikgu bagi tadi, bertanggungjawab. Itu nilai-nilai yang pertama. Apa lagi nilai murni? Kita tengok. Nilai murni ni nilai yang baik-baik yang kita boleh contohi daripada drama ni. Ke tak boleh masuk link ni? Ada masalah bagi tahu. Macam masih tak ada lagi respon daripada ni. Tak ada. Kenapa ni? Tengah fikir. Tengah fikir. Tak apa, kalau tak boleh habis tinggi pun 2, cikgu minta 2. Lama. Tak boleh dah? Ada tak benda tu? Hilang dah Cikgu rasa hilang dah. Aduh. Hilang. Tak apa. Okey, keluar. Dia tiba-tiba jadi hang pula dah. Dia kata lama sangat hari ni kelas. Okey, tak apa. Jadi dia dah tak betul dah ni. Okey. Sekarang ni tak apalah, awak senaraikan. Cuba senaraikan kat tepi ni dalam ruangan mesej ni. Apa contoh nilai murni? Tak apalah, dapat 1, 2, senaraikan dulu. Okey, senaraikan kat tepi, cikgu baca. Berbaik hati. Dia bukan berbaik hati. Baik hati dia tak ada ber kat situ. Baik hati. Okey, lagi. Mengenang budi bertanggungjawab. Okey, lagi. Alisa. Bila awak bagi kat sini, maksudnya cikgu akan ambil sebagai markah lah untuk awak respon cikgu hari ni. Okey, Fatin kata baik hati, amanah. Okey, lagi. Aina bertanggungjawab, baik hati, jujur. Jujur tak boleh buat jujur, kena buat kejujuran. Okey. Rajin pun tak boleh Zafri, kena buat kerajinan. Dia untuk apa? Untuk nilai murni kena buat kerajinan. Fahanis kata tidak sombong. Tidak sombong, dia lebih kepada perwatakan Anis. Tak sempat cikgu baca dah. Ramainya. Hantar. Kejap. Mana. Okey, Adam cakap aman. Mungkin tak salah taib tu. Amanah tu. Amanah dan kerajinan. Okey, hormat menghormati. Zafri dah tukar jadi kerajinan. Bersungguh-sungguh.
Okey, lagi bertanggungjawab, baik hati, kejujuran, tolong menolong, ain, kerajinan, kerjasama, baik hati, amanah dan kerajinan. Anis, cuba tukar Anis. Kalau tidak sombong nak tukar jadi apa? Apa yang sesuai kalau tidak sombong? Dia tak sombong. Maksudnya apa? Rendah diri, kesopanan. Kesopanan tu macam tak tepat. Merendah diri. Dah cukup. Okey, baik hati. Okey, terima kasih kepada yang bagi respon. Jadi tugasan kita hari ni dah selesai. Jadi, last sekali, yang terakhir, cikgu akan bagi link untuk jawab soalan ni, link ni. Okey. Awak boleh jawab, tak apa jawab lepas ni pun tak apa. Cikgu akan bagi link dalam grup WhatsApp. Link 5 soalan je, soalan objektif, nanti awak pilih je. Okey. Jadi, untuk tugasan awak hanya jawab soalan tu. Okey, cikgu kena salin tak? Okey, untuk dalam buku nota, cikgu akan sampaikan, cikgu akan masukkan di sinopsis ni lah. Tapi tak payah salin, sinopsis tak payah salin. Yang awak kena salin hanyalah, ini tak apa, ini nota awak je. Watak, latar, itu saja. Nilai nanti cikgu akan senaraikan, awak salin nilai. Awak tak payah, nilai tadi yang awak dah bagi kat cikgu tadi. Okey, lepas tu awak jawab soalan. Jadi nota hanya tema. Okey, yang cikgu masuk dalam grup je. Tema, watak ada 4, lepas tu latar 2. Itu untuk nota. Jadi nota ni tak payah senyap kat cikgu lah. Yang penting sekarang ni jawab soalan dahulu dalam Google Form. Boleh? Okey, kalau tak ada apa-apa. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Jadi cikgu rasa seronok lah